Assalamualaikum, saya Amiruddin bin Umar Arba'in, pelajar ASMP Pendidikan Jasmani. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan pola reka bentuk kurikulum. Terdapat 4 pola reka bentuk kurikulum. Pola reka bentuk kurikulum yang pertama adalah kurikulum sebagai perancangan. Yang kedua adalah kurikulum sebagai objektif. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai proses. Yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil ataupun outcome. Okey, jom kita lihat pola reka bentuk kurikulum. Pola reka bentuk kurikulum yang pertama adalah kurikulum sebagai perancangan. Kurikulum yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah penting untuk dilaksanakan oleh setiap pendidik. Pendidik mesti mentafsir, menterjemah dan melaksanakannya berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP sebagai panduan pengajaran. Rancangan pengajaran pula berpandukan topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu masa. Sebagai contoh, yang pertama, DSKP untuk mata pelajaran. Yang kedua, pengajaran tahunan RPT, dan yang ketiga adalah rancangan pengajaran harian RPH. Yang kedua adalah kurikulum sebagai objektif. Objektif ditetapkan selaras dengan keperluan murid, masyarakat, pandangan pakar dalam bidang berkenaan berdasarkan falsafah dan matlamat pendidik. Contohnya, matlamat atau objektif mata pelajaran. Yang kedua adalah standard pembelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai proses. Bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di antara guru, murid, bahan dan pengetahuan. Sebagai contoh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah kurikulum sebagai hasil atau outcome. Kurikulum yang dapat melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan dari aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan rakyat yang dapat memenuhi aspirasi negara. Sebagai contoh, keberhasilan pembelajaran mengikut domain kognitif, afektif dan psikomotor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Nur Atika binti Wan Azmi. Saya pelajar daripada ISMP Pendidikan Jasmani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Orientasi bermaksud arah aliran yang diikuti atau yang menjadi satu landasan bagi sesuatu pergerakan. Sikap ataupun intelektual tidak dapat dicapai hanya melalui latihan yang berdasarkan ilmu-ilmu kepakaran tertentu. Kegiatan iaitu peninjauan dan sebagainya yang menjadikan seseorang faham akan dapat menyesuaikan diri dengan sesuatu keadaan baru, iaitu matlamat tertentu. Ini adalah salah satu orientasi reka bentuk kurikulum berpusatkan pelajar. Penjelasan yang terdapat di sini, pembelajaran mengikut minat pelajar, organisasi kurikulum iaitu minat, keperluan dan tujuan pelajar. Ia berorientasikan aktiviti dan membina pengalaman, bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut sama dalam mereka bentuk kurikulum yang hendak mereka pelajari. Sebagai contoh terdekat, kurikulum Sekolah Sukan Bukit Jalil atau Bandar Penawar, kurikulum Sekolah Seni Kuala Lumpur, Sarawak dan Johor. Yang kedua adalah kurikulum berpusatkan akademik. Ianya menekankan pengetahuan, nilai dan warisan budaya, berorientasikan kepada subjek dan pengetahuan, fokus kepada pengetahuan bagi membangunkan intelek. Kurikulum ini adalah kurikulum berpusatkan isi kandungan. Pengajaran berfokus melibatkan proses mengingat dan memahami. Ianya diajar secara mengikut topik. Susunannya adalah menegak dan mendatar. Menegak iaitu ikut tahap kesukaran, mudah kepada sukar, dan mendatar iaitu hubungan antara disiplin ilmu.
Sebagai contoh adalah reka bentuk kolerasi. Reka bentuk kolerasi merupakan kajian untuk menentukan perhubungan antara pemboleh ubah. Contohnya, penyelidik ingin menentukan perhubungan antara prestasi murid dan kepimpinan transformasi guru. Reka bentuk korelasi terbagi kepada dua, iaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif bermaksud semakin guru mengamalkan kepimpinan transformasi, prestasi murid semakin meningkat. Seterusnya adalah penerangan di antara jenis kolerasi. Ianya menerangkan perkaitan di antara dua atau lebih pemboleh ubah. Data akan dikumpul sekali pada satu masa. Dapatan mengenai semua peserta dianalisis sebagai satu kumpulan sahaja, tetapi dibahagi mengikut pemboleh ubah. Di samping itu, terdapat ramalan yang menjangka dapatan dengan menggunakan pemboleh ubah sebagai alat untuk meramal. Contohnya adalah kajian ramalan tentang mendapatkan guru-guru yang akan berjaya di sekolah. Beberapa pemboleh ubah dikaji terhadap guru-guru untuk memastikan guru yang mempunyai pemboleh ubah yang paling sesuai untuk dijadikan calon guru. Ciri-ciri kolerasi iaitu bagaimana skor ditunjuk, display of score yang bergantung kepada pentetaburan dan metrik. Akhir sekali adalah perhubungan di antara skor terdiri daripada arah, asal dan kekuatan. Sekian saja daripada saya yang menerangkan tentang orientasi kurikulum berpusatkan pelajar dan kurikulum berpusatkan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Ibrahim, salah seorang ahli daripada kumpulan 9. Kumpulan kami telah melakukan video yang bertajuk Reka Bentuk Kurikulum Malaysia, iaitu unit 9. Saya akan menerangkan tujuan dalam Reka Bentuk Kurikulum Malaysia. Kurikulum Malaysia dapat dibagikan kepada dua, iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard kurikulum berbentuk modular. Yang kedua, kurikulum yang berbentuk standard berasaskan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Bagi tujuan kurikulum diwujudkan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ini bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Selain itu, pembentukan dan perancangan kurikulum seharusnya mantap serta kukuh supaya setiap fasa dalam pembentukan juga memenuhi keperluan dan perkembangan individu yang meliputi pengalaman masa silam, pandangan dan perspektif sesuatu dalam hidup dan keinginan serta keperluan pada masa akan datang. Sekian itu sahaja bagi bahagian tujuan reka bentuk kurikulum Malaysia. Terima kasih. Baiklah, nama saya Wan Muhammad Izzat Akif bin Wan Muhammad Nasir. Di sini saya akan menerangkan konsep ataupun pengertian reka bentuk dan model kurikulum. Reka bentuk kurikulum ialah suatu alternatif prosedur dalam merangka, menerangkan dan menilai suatu kurikulum. Taylor 1949. Model kurikulum iaitu model rasional objektif Taylor dianggap sebagai model klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum. Menurut Taylor, apabila mereka bentuk kurikulum, terdapat 4 soalan asas.
iaitu yang pertama, what educational purpose should the school seek to attain? Yang kedua, what educational experience can be provided that are likely to attain this purpose? Dan yang ketiga, how can this educational experience be effectively organized? Dan yang terakhir ialah yang keempat, how can we determine whether this purpose are being attained? Okay. Terdapat 3 tokoh model-model kurikulum, iaitu Hilda Taba 1962, Steenhuis 1975, Zais 1976. Menurut keterangan model kurikulum Hilda Taba 1962 menekankan proses pemikiran induktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan grassroots, iaitu perancangan bahan-bahan mesti direka bentuk oleh guru. Okey. Menurut keterangan model kurikulum Steenhuis 1975 mengaplikasikan 3 prinsip, di mana prinsip pertama ialah prinsip pemilihan kandungan, yang kedua prinsip pembentukan strategi, dan yang terakhir ialah prinsip menentukan susunan pengajaran. Okey. Dan yang terakhir ialah menurut keterangan model kurikulum Zais 1976, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam membaharui kurikulum. Staf pengajar bekerja dalam bentuk organisasi, berstruktur atau bekerja sendiri. Dalam model ini juga, pembaharuan kurikulum dicontohkan dalam satu skala kecil untuk diaplikasikan oleh para pengajar yang lain. Saya Muhammad Rahman bin Baharudin. Saya ingin menceritakan tentang rumusan kumpulan saya. Hasil kurikulum yang diubah membentuk kualiti akhir pelajar, kualiti kurikulum dan tanggapan masyarakat setempat dan masyarakat dunia terhadap program dan institusi. Semua pihak yang terlibat dengan kurikulum yang dibentuk perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap subjek atau bidang supaya kurikulum yang ditawarkan tidak ketinggalan dan pada peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Sebagai rumusan, terdapat 2 aliran di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran. Tugas setiap pendidik ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah, misi, visi dan amalan yang telah dipilih untuk memaksimumkan koherens serta kesan positif dari kurikulum tersembunyi. Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi oleh setiap murid-murid.